عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya Fadil Ustaz Firdaus, seluruh ahli jawatan kuasa Surah Al-Wakaf Siti Aisyah, Gawai Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal. Alhamdulillah, tiba-tiba kita mendapat rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hujan banyak pun masalah juga. Merongot, hujan tak berhenti, nak keluar pun tak boleh. Hujan tak turun pun merongot juga. Bila ada hujan panas lik-lik kan. Ala kulli hal, alhamdulillah, apa yang kita rancangkan pada malam ni telah pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi sembang santai lah, dua mamu. Jadi Mamu Firdaus sangat tersohor lah kan, dengan tagline Dino Jumanya. Siapa tak pergi lagi kena pergi lah, wajib. Tok Imam tak pergi tau? Kena pergi. Ini kira tak wajib terus ni. Kena dia punya hidangan yang ternyata berbeza dengan yang lain. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah sembang santai Ramadan satu cara yang sangat bermanfaat, terutamanya lebih kurang ada 10 hari lagi untuk kita bertamu dengan Ramadan. Maka perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita salah seorang daripada hamba-Nya yang Allah angkat untuk diberikan kehidupan dalam Ramadan yang akan datang pada tahun ini, insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah pembuka pada majlis malam ni, bila kita cerita tentang sesuatu perkara ni tuan-tuan, sudah pasti kita nak cari kejayaan dia. Sebelum kita nak cari kejayaan dia, benda pertama yang kita kena faham ialah objektif. Setiap program yang dirancang mesti ada objektif. Walaupun program tu macam kita nampak macam agak-agak biasa, contoh kata majlis khatan perdana lah kita, dia mesti ada sebab kenapa buat benda tu. Dia tak ada satu benda yang saja. Apatah lagi di dalam agama, bila perkara itu datang daripada suruhan Allah Subhanahu wa taala, lagi dah mesti ada sebab. Surah Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Maha suci Allah yang meletakkan satu perkara itu saja-saja. Tak ada di sisi Allah, tak ada saja. Di sisi kita ni berlambak saja. Siapa cakap saja ni saya muhum sangat. Sebab Allah dah habaq dah, tak ada benda sia-sia. Nabi pula sebut innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang berlaku, setiap yang kita kerjakan pasti ada sebab. Maka perkataan saja ni perkataan yang nak melepaskan diri, muhung. Jadi kita nak tengok apa objektif Ramadan, kenapa Ramadan, apa lebihnya Ramadan. Tuan-tuan, bila kita cerita Ramadan, kita akan nampak dua benda besar. Satu pada bulan dia, satu pada puasa dia. Bulan dengan puasa ni, hak mana dulu? Ramadan dulu ke puasa dulu? Yang dahulunya adalah Ramadan. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Quran tentang bagaimana pada hari penciptaan langit dan bumi itu, Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa bilangan bulan itu ada 12. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya pengiraan bulan di sisi Allah itu adalah 12.
yang telah ditetapkan pada hari selesainya penciptaan langit dan bumi, dan pada 12 itu ada 4 bulan haram. Dalam 12 bulan ni tuan-tuan, Ramadan diangkat sebagai ketua kepada segala bulan. Ketinggian Ramadan, rahmat dia, kelebihan dia. Nabi SAW banyak ceritakan kita tentang kelebihan Ramadan. Pintu syurga dibuka seluasnya, pintu neraka dikunci rapat. Perbuatan yang kita lakukan semuanya akan diberikan ganjaran yang cukup besar. Buat benda sunat dapat pahala seakan wajib, seperti wajib. Makna kata buat benda sunat tu dah diganda pahala. Buat amalan wajib, pahala akan dilipat-lipat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini bebas daripada gangguan syaitan. Nabi sebut wasufidati syayatin. Syaitan itu diingkat, dibelenggu, dirantai, dijauhkan daripada kita. Apa function Ramadan Allah Ta'ala buat macam ni? Nampak tak update dia? Pernah tengok tak? Pernah kaji tak apa tujuan? Dan di dalam Ramadan ada pula satu ibadat yang Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, yang sembah aku, yang taat pada aku, macam mana aku wajibkan ke atas kamu berpuasa, macam mana aku telah wajibkan ke atas manusia sebelum kamu, umat sebelum kamu. Mudah-mudahan bertambah takut kamu kepada aku. Jadi bila Ramadan, dia akan relate dengan puasa. Sedangkan dua benda ni, dua benda yang berbeza. Apa tujuannya? Tuan-tuan, tolong habang satu saja kita nak ambil. Saya tak mau ambil banyak, saya nak ambil satu je. Apa objektif Ramadan? Berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW, yakinlah Ramadan ini adalah satu bulan yang mana setahun sekali Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita cuci dosa. Satu keadaan untuk Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita. Kita boleh kongsi dua hadis. Yang pertama hadis yang sangat masyhur, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi SAW sebut siapa-siapa yang mendirikan, menghidupkan Ramadan dengan dua syarat. Syarat pertama beriman. Mai Ramadan kita beriman kepada apa yang Allah Ta'ala nak. Kita jaga solat, kita berpuasa, kita tundukkan nafsu kita, kita memperbanyakkan amal ibadat yang lain, baca Quran, zikir, solawat, sedekah, dalam keadaan benar-benar kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat untuk kita berubah, dengan niat untuk kita meninggalkan larangan dan tegahan. Syarat kedua, wahtisaban, ihtisab, harap. Harap apa tuan? Harap Allah Ta'ala bagi kebaikan, harap Allah Ta'ala kurniakan ganjaran, harap Allah Ta'ala berikan segala apa yang ada di sisi dia, dari segi taufik dia, dari segi hidayah dia, dari segi mawaddah dia, dari segi maghfirah dia, pengampunan dia. Dalam keadaan kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, dengan harapan apa yang kita lakukan bermula daripada Syawal sampailah Syakban yang sekarang kita duduk ni, di sana kalau ada salah, di sana ada kurang, di sana ada silap, Allah Ta'ala ampunkan. Dua benda ni kalau kita hidupkan dalam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa apa yang kita buat sebelum-sebelumnya. Tak kecil, bukan benda kecil. Ditambah pula satu peristiwa, Nabi SAW naik nak bagi khutbah. Nabi SAW melangkah 3 tangga mimbar Nabi SAW. Nabi langkah tangga pertama, Nabi sebut amin. Nabi langkah tangga kedua, Nabi sebut amin. Langkah tangga ketiga, Nabi sebut amin. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa sebut amin, amin, amin? Nabi kata, Sayyidina Jibril datang kepadaku dan mendoakan 3 perkara, dan dia minta aku menyebutkan amin. Dalam 3 perkara ni, salah satu dia, Sayyidina Jibril berdoa kepada Allah yang diaminkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, kena ingat tuan, didoakan oleh ketua para malaikat, diaminkan oleh kepada ketua segala makhluk.
Jangan buat main kan. Sayyidina Jibril kata apa? Siapa-siapa yang berjaya bertemu dengan Ramadan sampai ke akhirnya, tetapi Ramadan tidak mengampunkan dosa-dosanya, celakalah dia. Nabi sebut amin. Makna kata objektif utama Ramadan, Allah nak ampun dosa. Jadi Allah Ta'ala nak kita faham bahawa bila mai Ramadan, bulan untuk kita muhasabah, bulan untuk kita hisap balik diri kita. Apa lagi benda yang tak kena? Benda yang kita kena tengok, adakah Ramadan sebelum ni, tahun lepas, 2 tahun lepas, 5 tahun lepas, kita berjaya diampunkan dosa. Kita tahu tuan-tuan, Allah ampun ke tak dosa kita. Orang yang Allah Ta'ala ampunkan dosa dia tuan-tuan, hati dia cukup ringan nak buat kebaikan ibadat, cukup ringan. Tapi kalau dosa dia duk kekal betul tuan-tuan, cukup balok dengar azan dia boleh buat bodoh, silap-silap semayang pun dia boleh kotor. Kalau kita tak jumpa objektif, tak jumpa tujuan, Ramadan kita akan jadi Ramadan macam mana tuan? Ramadan macam orang-orang lain yang mana hari pertama meriah sampai ketar kan, bukan kata pergi ke balai lentang lah, sampai ketar, kena hujan boleh selerak tu. Mai hari kedua kurang 2 orang, hari ketiga kurang 4 orang, lepas minggu kurang 20 orang. Mai malam lah tinggal ahli masjid sahaja. Sebab apa? Sebab orang tak nampak objektif. Orang nak kira Ramadan ni macam mana orang lain buat. Oh, orang puasa, aku puasa. Orang pergi bazar Ramadan, aku pergi bazar Ramadan. Lagi orang nak bersiap raya, aku nak bersiap raya. Salah tu. Sangat salah. Kita jadikan Ramadan tu hanya sekadar satu keseronokan, sebagai satu ikutan. Sedangkan tengok bagaimana persiapan Nabi SAW pada Ramadan. Nabi start persiapan bila kan? Rajab. Antara persiapan awal Nabi doa ke Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk Rajab Nabi dah cerita tentang Ramadan. Kita masuk Rajab buat apa? Pergi jumpa tailor, tempah baju raya. Kita langkau terus pergi Syawal, tembak tang sana terus. Sya'ban mampu pergi ke Ramadan, apalah Ramadan, no baju raya aku tak tebah lagi. Tailor tutup, habis aku tak pakai baju raya. Jom tuan-tuan, objektif kita, persediaan kita dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi first lah ni tuan-tuan, apa yang saya nak buat kesimpulan daripada saya cakap, tolong bagi faham, tahun ni kita nak jadikan Ramadan adalah bulan untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Apa kita nak buat dah ni? Saya nak bagi satu perkara untuk saya dan tuan-tuan, kita buat homework sikit. Ambil satu waktu, duduk seorang-seorang tuan-tuan, ambil sekeping kertas, pegang sebatang pen pensel, fikir balik pada diri kita. Kita tahu diri kita tuan-tuan, apa lagi benda yang Allah Ta'ala tak bagi buat kita buat. Kita ada maki orang, kita ada fitnah orang, kita ada kata orang, kita ada zalim orang, kita ada ambil hak orang. Apa saja benda yang kita buat salah kan, walaupun benda tu sekadar ada pernah aku merasa sombong dengan orang, aku merasa bangga dengan apa yang aku ada, highlight balik tuan-tuan sekadar salah tidak. Kemudian tuan-tuan cari jalan bagaimana Ramadan nanti kita nak buang semua. Tuan-tuan nak masuk syurga kena ada kerja sikit lah tuan-tuan. Takkan duduk goyang kaki, duduk seronok tu boleh masuk tu, tak dapat tuan. Macam kita duduk rumah goyang kaki, duit gaji masuk bulan-bulan, siapa nak bagi? Nak hidup pun kena usaha tuan-tuan, nak syurga pun kena usaha. Allah minta supaya kita bila masuk Ramadan, setan tak nak, suruh puasa, nafsu lemah. Dua benda ni hari ni kita kalah ni. Setan dengan nafsu yang nak buatkan kita lah ni makin duk meneruskan maksiat, makin malas melakukan ibadat. Masuk sebulan Ramadan, dua benda ni tak ada. Disebabkan puasa, nafsu kita lemah, member baik dia pula kena tambat, setan tak ada. Maka inilah peluang kita tuan-tuan. Kod sebelum ni kita tak pernah serius tuan-tuan. Minta tolong saya, Ustaz, semua yang mendengar,
jom kita serius pada Ramadan tahun. Sebab apa kan? Duk rasa kita hidup ni kan. Jangan kita yakin 2025 kita akan merasainya. Tak tahu. Kok-koklah kalau kata kita mati pun tuan, kalau kita dapat yang terbaik. Dan kalaulah kita terpilih untuk diampunkan dosa oleh Allah, insya-Allah peluang untuk masuk syurga Allah itu cerah. Dosa tak ada, pahala kita dah banyak tu tuan eh. Dosa pudia mana kan, Allah Taala ampun semua. Walaupun besar tu pahala, tapi bila dosa tak ada tuan, mudah-mudahan kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Maka hayati objektif, hayati tujuan. Bila dah faham, insya-Allah Ramadan tahun ni Ramadan paling rancak. Mana-mana rancak berpahala, bukan dosa. Kita tak mau cari dosa kan? Kita nak cari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Saya serahkan pula kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa salli wa sallim 'ala hadha an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita menafakkan setinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada malam ini baina maghrib dan isya, di antara waktu maghrib hingga waktu isya. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz Aslan, tetangga saya yang banyak kali kami pernah berforum. Malam ini bertemu lagi di sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ustaz Aslan sebut tadi, tujuan objektif tu yang kita kena hadap. Bila kita dapat nampak tujuan objektif, maka kerja buat kita tu akan mencapai tujuan dan objektif tu. Tuan-tuan pergilah buka mana-mana buku pun dalam dunia ni, buka lah buku penulis motivator dunia atau bangsa yang hebat, Stephen Covey. Orang-orang yang jaya dalam dunia ni dibaca buku 7 Habits of Highly Effective People. Dalam buku dia letak satu-satu orang nak berjaya, salah satu tabiat dia begins with the end in mind. Boleh cakap orang putih sikit, nampak bagi mamu kan? Mamu dia suka orang putih. Tak betul yang orang Penang dia suka orang putih. Dia datang mana? Kasut, slipper. Dapur kasut, dia pun slipper belakang. Tutup set pintu gate. Dapur pintu, dia pun gate belakang. Nanti sekolah dah jam 6 kan? Berhenti sekolah mami. Mami tu berhenti sekolah dah jam 6. Mami nak pergi mana? Mami nak pergi market. Dia tak ada pergi pasar. Saya 12 orang, dia kata makcik nak pergi pasar. Mami Pulau Pinang, berhenti sekolah dah jam 6. Mami nak pergi mana? Mami nak pergi market. Angkat kening tu macam lah. Yang tu orang Penang lah, jadi boleh cakap orang putih sikit lah. Jadi Stephen Covey dia kata apa? Begins with the end in mind. Kita nak mula satu-satu benda, kita nampak ending dia apa. Satu orang yang dia nak buat nasi goreng kampung, dia tahu dah ending tu nasi goreng kampung. Maka sejak daripada awal penyediaan bahan tu pun, dia tahu dah bahan apa yang dia nak guna untuk capai nasi goreng kampung. Ada orang dia masuk Ramadan, hujung Ramadan tu dia duk kira nak raya 30 hari. Dan kalau dia nampak nak raya 30 hari, sebab tu tak pelik. Beberapa tahun yang lalu ada orang buat baju raya 60 pasang. Kira dia nak raya 30 hari, satu hari 2 pasang, kira dia ditukar baju terus dia tak basuh dah baju tu sebulan, cukup untuk 30 hari yang raya. 60 pasang baju dia buat. Pasal apa? Pasal dia nampak puasa adalah bulan nak seronok, nak raya 30 hari. Ada orang dia nampak bulan Ramadan ni sebagai bulan makan, bahasa elok lah. Kalau bahasa kasar, bulan tergedara, bulan makan. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila masuk Ramadan, apa jenis makan yang tak pernah ada di luar Ramadan, mesti nanti ada dalam Ramadan. Tuan-tuan pergi pasar Ramadan, kuih seri muka tu,
ada lebih kurang 6 jenis dalam Ramadan. Luar Ramadan satu jenis saja, hijau, putih. Mai Ramadan atas hijau, bawah warna biji ramia. Apa tu? Puluh hitam. Atas inti musangking. Dia punya hijau tu dia tukar warna kuning sikit, dia buat durian musangking. Ada orang dia tak perhati duk menjaga seri muka kukuh, dia pergi buat seri muka bakar. Atas ni hijau tu lagi ada macam hitam-hitam sikit bekas bakar. Yang tu tak perhati, oh kukuh yang dah balai, bakar ambung balai, dia ni buat seri muka rebui. Ada seri muka rebui. Tak tahu kan. Tapi semua dia bantu reka bukan-bukan kan. Pasal apa? Pasal orang nampak bulan Ramadan adalah bulan untuk makan. Sebab tu kajian tunjuk beberapa tahun sudah, satu hari 1000 tan makanan yang dibuang dalam Ramadan. Satu hari 30 hari 30,000 tan. Makanan tu, duit tu boleh hantar di Palestin. Duit tu boleh digunakan untuk buat macam-macam kebajikan. Celah-celah kita ni tuan-tuan, kita duduk di Pulau Pinang, kita tengok ada bangunan yang tinggi konta, ada 2 jambatan, kira canggih kan. Tapi tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang yang kelaparan, berapa ramai perut yang tak nak makan. Baru ni saya buat di restoran saya, bagi 300 packs makan percuma, nasi minyak ayam merah. Saya buat video, saya kata boleh main ambil pukul 12, 10.30 orang tunggu dah, 10.30 penuh depan kedai. Saya pun kesian kat mereka, saya pergi abang kat abang tu, abang sorry bang, saya pukul 12 baru keluar. Tak apa, saya main tunggu awal, lain clear lah. 12.30 pun kita tunggu, free kan, kita tunggu dia dah kan, dia sanggup tunggu. Dalam ramai-ramai tu ada seorang budak perempuan dia main kayu bicycle. Dia kata mak saya sakit di hospital, mak saya tengok video tu, dia suruh saya main ambil, boleh tak nak minta 2. Kita pun kesian bagi ya. Ada yang main minta 6. Bapak tak nak kerja, bapak sakit, tak nak siapa nak ambil kerja, mak pun sakit, kami anak-anak 3 orang tak tahu nak dicari makan di mana. Rupanya ramai lagi orang miskin yang kadang-kadang kita mengenyangkan perut kita. Satu hari kita buka puasa berapa? Patutnya bila kita puasa, kita kena menginsafi macam mana kita lapar. Macam itulah perut orang-orang miskin yang lapar. Yang itulah matlamat puasa dari sudut sosial, dari sudut macam mana kita nak memahami bahawasanya kita mai tengah hari pukul 1, selalunya kita pergi parking dah tak mana-mana, kita dah tibai dah nasi kandap ke, makan nasi Melayu ke apa ke. Tapi mai bulan puasa tengah hari tu tak boleh makan, perut dibunyi ni. Dia tak ada kan? Ada tak siapa-siapa puasa perut tak bunyi tengah hari? Yang tu level wali kan? Tak, memang perut dibunyi ni. Sat lagi mai asap, lagi duk nazar. Mai dekat-dekat nak buka puasa tu, yang tu habis nazar kan? Bini tanya abang kita nak buka puasa apa, dia nak jawab tu pun tak mau. Pasal apa? Punya dahaga dah untung kering, tu suruh cakap banyak buat lah apa pun kan. Masa tu kira sakarat tu ya. Masa tu dah sakarat lah yang dapat sebab tu Nabi sebut lisaimi farhatani, orang yang puasa dapat 2 kegembiraan. Yang pertama farhatun 'inda iftar, gembira ketika nak buka puasa. Siapa yang ada di sini yang tak seronok nak buka puasa? Semua orang buka puasa seronok. Bukti mana? Dalil dia mana? Dalil dia, saya pernah terlewat nak buka puasa di rumah, kelang kabut saya kata jom kita parking mana-mana restoran kita buka. Nak buka puasa, kalau restoran tu orang penuh, tu tanda makanan dia sedap. Kalau restoran tu kosong, tu tanda makan tu serah. Kan? Sebab tu orang tak masuk kedai lah. Saya mau pusing-pusing ni tengok restoran yang penuh, saya masuk satu restoran, nampaklah taklah penuh, ada 2-3 meja yang ada orang nak buka puasa. Kira makan dia tu biasa-biasa lah. Kalau bulan ni pun tak pernah masuk restoran tu, tapi dah hari tu puasa, saya terpaksa masuk lah. Saya nak pergi tempat lain dah penuh. Tuan-tuan nak tengok bukti betapa seronoknya orang buka puasa. Saya buka puasa di restoran tu hari tu, lagi 5 minit nak azan, makcik tu duk pegang gelas, duk pegang macam ni. Lagi 5 minit, bukan budak-budak lah, makcik dia duk tunggu lah. Saya perhati lagi satu meja, mamu tu dia duk ramai nasi lah. Lagi 3 minit nak azan, member duk ramai dah nasi. Duk baca dah Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Baca siap. Pasal apa? Saat lagi bila Bilal Allah, terus saja. Sini satu pinggan sedekah rapat.
Tak ada habis azan, sini dah sedekah. Nak makan benda lain juga. Tuan-tuan tengok betapa seronoknya kita nak buka puasa. Betapa seronoknya kita buka puasa luar Ramadan. Mana ada kita satu family boleh duduk makan sekali? Ada ke tak? Ada tak siapa-siapa yang di sini tiap-tiap hari dia nak makan mesti semua kena duduk makan? Ada ke tak? Ada kata tak? Apa dia buat? Tak ada. Bini sekali dimakan pukul apa, laki dimakan pukul apa, anak-anak dimakan pukul apa. Tapi mai bulan puasa semua duduk sekali makan. Bapa mu mai duduk, anak-anak mu mai duduk, mai duduk, mai. Panggil dah semua duduk, siap baca doa pula. Duk baca bukan Allahumma laka sumtu dah, dia tukar Allahumma laka sumna. Pasal apa ni duk ramai-ramai? Duk ramai-ramai ni doa sekali untuk semua. Pasal apa? Betapa seronoknya puasa tu. Boleh makan. Saya tak maulah nak cakap macam warak-warak saya kan. Terus duk makan bulan puasa. Dia ni pun sembang kemas. Tengok main bulan puasa dia sedekah lagi dahsyat. Tak mau cakap lagu tu. Nak makan boleh, tapi jangan sampai membazir. Jangan sampai kita nampak bulan puasa adalah bulan yang semata-mata nak makan. Jadi tujuan dia Ustaz Aslam sebut tadi, yang kita nak kena jelas adalah bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita mempelbagaikan ibadat. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita nak hulun sungguh-sungguh. Kalau tadi Ustaz Aslam kata ambil tu kertas, tengok balik tang mana silap kita yang nak kena padam sebagai persediaan nak masuk Ramadan. Tuan-tuan ambil tak kertas yang sama, tuan-tuan tambah lagi sikit apa planning yang aku nak buat untuk Ramadan tadi. Sebab saya tengok satu perempuan, saya selalu cerita dalam tazkirah saya tengok satu perempuan di US kot, dia masuk Islam. Dia asal Kristian, dia masuk Islam. Yang tu Ramadan dia yang first, dia nak sambut Ramadan yang first. Saya tengok dia punya schedule, saya pun takut. Saya pun tak pernah buat lalu. Dia susun schedule. Okey, hari pertama dia nak makan apa, so buka puasa makan apa, hari kedua 30 hari ada menu siap dia susun. Alasan dia susun menu pasal apa? Sebab dia takut dia membazir. Kalau aku tak susun menu ni, aku pakai buat apa pun, ikut dah dia, nanti aku akan membazir. Jadi dia susun menu ni. 30 hari menu ada dah, dia follow menu tu. Lepas dia masak untuk makan sop, dalam schedule dia tu dia tulis, aku nanti buang sampah yang tadi masak punya bekal-bekal makan, aku terbuang, aku dimop lantai, aku nanti lap dapur bagi bersih, aku akan pastikan rumah aku ni very clean. Sebab apa? At-tuhur minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Saatnya aku nak sembahyang subuh, aku nak sembahyang sunat, aku nak buat ibadat, aku nak baca Quran, semua benda tu adalah aku nak buat dalam keadaan bersih dan suci. Tu alasannya. Berapa buku surat Quran dia akan baca, saat lagi mai zuhur apa zikir yang dia nak baca, mai sampai asar dia susun. Dia punya schedule sampai maghrib, sampai besok pagi, semua dia susun penuh dengan ibadat. Yang tu plan. Sebab tu orang putih dia kata apa? If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merancang, kamu rancang untuk gagal. Maka sebab tu tuan-tuan, bila kita masuk Ramadan, yang pertama tadi kita dah puasa kan? Nabi sebut dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ni man shoma, siapa-siapa yang puasa. Ustaz Aslam baca tadi man qama, siapa-siapa yang mendirikan Ramadan. Kata dengan ulama, man shoma dia puasa di siang hari, man qama dia menghidupkan malam hari dia dengan qiyamul lail. Bermaksud 24 hours tu pergerakan dia adalah daripada pagi makan sop puasa sampai maghrib, start maghrib malam pun dia nak menghidupkan pula malam hari dengan qiyamul lail, dengan tarawih, dengan witir, dengan tahajud, dengan tadarus bacaan Quran dia. Bermaksud dalam 24 jam tu dia akan sibuk dengan ibadah. Sebab tu kalau kita tengok Abu Darda, saya ceritakan dalam kuliah, jadi imam tarawih baca 7 juzuk. Saya sebut 2 hari sudah forum dengan Ustaz Syahrul Hamid. Saya kata, betul tak Abu Darda jadi imam tarawih baca 7 juzuk? Ustaz Syahrul Hamid dia punya mikrofon, dia kata potong Ustaz. Dia kata di Temboro ada madrasah, satu malam mereka buat tarawih, mereka akan khatam satu Quran 30 juzuk. Tarawih mula lepas Isyak akan habis dekat-dekat nak subuh, berhenti dalam 15-20 minit saja, makan subuh, sambung sembahyang subuh. Kita boleh buat tak tahun ni sekali di sini?
Tak payah buat tiap hari, buat satu malam sudah. Boleh tak? Ya, satu malam sudah. Kita panggil mana-mana imam, kemai-kemai jangan kami doang, kami percaya. Kan, panggillah imam Palestin ke, imam Suria ke, kan? Panggil imam, duduk di sini, suruh dia baca 30 juzuk. Agak-agak ada orang tak, semua dibelah. Silakan dia pun tak main. Ya, dia dibelah lagi awal. Ya, yang tu macam mana mereka punya ibadat luar biasa. Ya, kita punya ibadat ni kira kita ni cak ayam lah. Kalau tuan-tuan tengok daripada tahun 80-an sampai lah ni, kalau phone tu sendiri pun dah ada upgrade yang macam mana, innovation. Kan, iPhone 15 orang pakai sekarang. Tengok dia punya review tu, kita pun teringin nak beli. Tengok dia punya review tu, kamera dia macam mana, dia punya cinematic video dia macam mana, video biasa macam mana, portrait, gambar lagu mana. Seronok tengok benda tu, inovasi. Pergi tanya kat budak umur 6 tahun, mau tak, kalau kami orang Penang panggil bar lah, mau tak bar nak beli dekat hampa handphone 33 sekupang. Dia kata melingkup bila bar 33 sekupang tu, tak mau. Dia mau iPhone 15. Pasal apa? Yang tu dunia. Tapi kalau mai tambah ibadat, semayang sunat 2 rakaat kita, ada tak rakaat pertama kita baca Al-Mulk, rakaat kedua baca Wal-Fajr? Ada ke tak? Tak ada. Kita daripada tahun 80-an duk istiqamah dengan Inna A'tayna dengan Kulhu tu. Betul tak tu? Wal asr. Wal asr. Ya, lagi pendek. Ya, wal asr. Lagi pendek. Ya, takat 2 surah tu ya. Kira kalau takat nak baca Wadduha pun jangan kita baca. Ya, Inna A'tayna Kulhu wal asr tu, kira habis panjang sikit alam tarokai kan. Kan, panjang sikit ara'aital ladzi kan. Ya, boleh. Ya, lah ni banyak misi ubat ilmu lepas Isyak. Ya. Masa awal-awal tu saya pergi kuliah, dia kata lepas Covid kan, kata Ustaz, lepas ni kita baca ilmu lepas Isyak. Saya kata bagus ya, kita baca. Boleh Ustaz pimpin. Ya, pimpin, kita baca. Masa awal duk baca tu, saya nanti tengok mulut beberapa orang yang baca. Depa tak tahu pun, depa tak tahu. Depa buat background music ya. Betul. Dia buat lagu, siapa perhati dia ni jelas. Dia boleh buat lagu tu. Dia boleh buat lagu tu. Tapi dah hari-hari duk baca, hari-hari duk baca. Kadang-kadang dia lagi kemah daripada kita. Siapa perhati, cik, dia ni duk pergi lagi sakar dengan aku. Dia duk pergi pedangan lagi laju, kita tak dampingi. Dia duk pergi lagi laju. Pasal apa? Benda tu duk ulang hari-hari. Lama-lama benda tu jadi benda yang senang dengan kita. Sebab tu tuan-tuan saya duk nampak, antara ibadat yang kalau boleh kita latih buat pada sekarang ni, salah satu dia kita semayang banyak tuan-tuan. Semayang banyak, semayang sunat. Tapi antara satu ibadat yang kalau boleh kita buat adalah semayang sunat tasbih. Yang tu ialah kot kan, boleh lama sikit nak semayang kita tu. Kita bukan Al-Hafiz ya, nak duduk baca rakaat pertama suratul Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Bukan Al-Hafiz, kita semua Al-Hapus. Ya. Jadi apa surah, apa semayang yang boleh panjang, yang saya nampak semayang yang boleh panjang pun semayang tasbih. 4 rakaat ada 3 hafid tasbih kena baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbiratul ihram, baca doa iftitah 15 kali tasbih. Baca Fatihah, baca surah, lepas tu 10 kali tasbih. Dalam rukuk 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk antara 2 sujud 10, sujud yang kedua 10. Daripada 15 sampai sujud kedua tu ada 75 tasbih. 1 rakaat, 2 rakaat 150 tasbih, 4 rakaat 300 tasbih. Buat malam, buat 2 rakaat, 2 rakaat. Buat siang 4 rakaat direct, 1 salam. Tak ada tahiyat awal. Tuan-tuan faham tak? Faham ya? Try buat ni 45 minit. Nak latih nafsu kita supaya semayang panjang. Saya jadi imam Qiyamul Lail. Saya pergi masjid tu, pagi nak jadi imam, Tok Imam ada. Saya raih Tok Imam tu. Pak Imam, pagi ni nak semayang apa? Dia kata, Ustaz jadi imam, Ustaz ceritalah Ustaz nak semayang apa, kami follow lah. Kita kena raih lah imam sempat tu kan. Dia yang paling berkuasa dalam tempat semayang tu, dalam ruang solat tu dia paling berkuasa. Kami Ustaz main jadi imam di sini, kalau dia tak bagi kami jadi imam, kami tak boleh jadi imam. Walaupun Ustaz ke Tok Guru ke Maulana ke apa kan, kalau Tok Imam tak benarkan kami jadi imam, kami tak boleh jadi imam. Pengurusi buat kepala. Dia suruh Ustaz ni, Tok Imam tak duduk belakang, kena duduk belakang. Pengurusi suruh Ustaz ni, tapi Tok Imam tak bagi ni. Tok Imam tu yang paling berkuasa dalam ruang solat.
Jadi sebab tu saya tanya kat Imam, pagi ni nak sembahyang apa? Dia kata ikut ustaz, kami follow ya. Pagi ni ustaz imam, dia pula raikan saya. Saya kata okey, pagi ni kita buat tahajud 2, kita buat tasbih 4, kita buat taubat 2, kita tutup dengan sembahyang hajat. Semalam dah buat witir dah, kita tutup dengan hajat. Tu kita makan sok. Dia kata okey ustaz, tahajud 2, oh tasbih 4, oh tasbih. Dia buat tutup imam. Oh tasbih ustaz, bukan apa ustaz, semalam imam Palestin yang jadi imam, dia sudah tiba 20 rakaat 1 juzuk, semua kaki mau nak terkeluar dah ustaz. Jadi pagi ni kita buat tahajud 2, taubat 2, hajat 2, ustaz bagi ringkas-ringkas yang surah Al-Ha apa cukup lah. Lepas tu kita makan sok, kita balik ustaz. Minggu depan kan ustaz ada lagi satu malam kan, malam 27. Malam 27 tu kita buat tasbih ustaz. Malam 27 yang saya pergi tu imam tu tak main. Haram dia. Dia tak main. Dia berlalu. Tu nampak tu imam pun bukan senang nak lawan nafsu untuk sembahyang 4 rakaat tu. Boleh lawan Imam Ahmad bin Hanbal 500 rakaat tahajud satu malam. Bila dah tua dah uzur, dari 500 rakaat jadi 250. Kita tak mampu buat ibadat ni. Jadi sekurang-kurangnya ada upgrade dengan ibadat kita. Dan kalau boleh Ramadan ni tuan-tuan upgrade ibadat kita. Sebab masa tadi Ustaz Aslam 20 minit, jadi saya tak mau lebih daripada 20 minit. Tak boleh lawan tokeh lah. Jadi kesimpulannya, pastikan Ramadan tu ni kita upgrade ibadat kita, tambah bagi lebih, tambah kualiti ibadat kita. Sembahyang di awal waktu, sembahyang fardu duduk jaga, sembahyang awal waktu, tambah dengan sembahyang sunat rawatib, sembahyang tarawih kalau boleh jangan tinggal. Pastikan ibadat kita ditambah dalam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Seperti ustaz kita ulah. Kita pun masa pun tak panjang ustaz, kalau kita lebih kurang dari 9. Jadi saya straightforward lah. Baik. Tadi saya bagi cadangan kita senaraikan kita punya kelemahan untuk kita perbetulkan demi kejayaan. Ustaz Firdaus tambah pula apa benda yang kita rasa kita nak kena buat, yang kita boleh buat. Dia satu benda ni kalau kita tak ada perancangan, kita takkan boleh buat. Percayalah. Sembahyang tasbih, nampak? Imam hari pertama dia kelebihan, hari kedua dia rik. Sebab apa? Sebab dia merancang untuk tak mau buat. Kalau kita merancang untuk buat, jadi ya. Orang dulu dah habaq siap dah. Kalau nak, habaq sekali je. Tapi kalau tak mau, tengok dia disusun dengan alasan ni 3-4 keping retas pun tak habis. Hak tu lah, hak ni lah, dah tak kena lah, apa lah. Dia pusing macam-macam kalau tak mau. Jadi bila kita nak buat benda-benda ni, bila kita dah tulis apa yang kita rasa kita nak minta untuk Allah Ta'ala beri bantuan supaya kita tinggalkan benda yang dia benci, dan kita nak buat pula benda-benda yang Allah Ta'ala boleh memberikan kesukaan dia, kesayangan dia kepada kita. Di sana kita kena kenali apakah gangguan yang boleh menyebabkan apa yang kita rancang ni tak boleh. Ni kira kena merancang dengan saya sendiri mengatakan mai nak tahun baru, mana tahun baru pun Januari ke Muharram ke, dia tiada juga azam. Lalah kalau tak hangat-hangat tiap ayam, tak ada nak hangat ke sejuk gitu lah. Azam ni macam-macam lah. Azam paling tak boleh pakai nak kuih. Nanti kuih sebulan, lagi 11 bulan nanti bagi balik macam biasa. Kan? Kita ada azam, kita nak buat, tapi apa halangannya? Baik, Ramadan ada 29 atau 30 hari. Jadi bila kita dah faham Ramadan, salah satu benda yang kita nak kena jauhkan, yang kita nak kena faham, benda tu musuh. Ustaz Fidah sebut tadi, bab makan. Cerita Ramadan memang lapar. Kalau duk mai habaq kata lepas aku lapar orang sepak ni tuan ni. Memang Ramadan nak bagi lapar. Memang nak suruh rasa lapar, nak suruh rasa letih, nak suruh rasa susah. Tapi janganlah sampai kita kalah dengan makan. Mai Ramadan ni dengar dia punya perancangan kan, 30 menu untuk 30 hari. Tak apalah bila dia nak buat gitu kan. Kalau ibu-ibu cantik lah, dia niat sedekah untuk
ahli keluarga dia, pasangan dia, anak-anak dia nak bagi makan sedap-sedap. Tapi kita ni duduk susun tuan, susun tempat makan yang menyebabkan maghrib kita pun terlajak, isyak kita pun kadang-kadang pergi sampai waktu dah nak subuh, tarawih kita loop. Tarawih nak buat 2 rakaat pun tak mampu. Tuan-tuan, ini bukan apa yang dikehendaki pada Ramadan. Ramadan nak kita memperbanyakkan ibadat. Jadi bab makan ni tolong kontrol. Ramai orang duk kalah hak tu. Beli pilah banyak mana pun tuan-tuan, tiap-tiap tahun sama je. Dengar azan, minum air segelas, kurma 2-3 biji, bubuh nasi kadang-kadang sepinggan pun tak sampai. Perut dah penuh. Takkan tak boleh nak fikir lagi benda tu. Kita duk kekal juga beli banyak-banyak, sedia banyak-banyak, hidang banyak-banyak. Seolah-olah kita nak menghabiskan masa tu dengan makan. Dah. Makan ni sekadar nak bagi kita mai tenaga balik untuk hidupkan malam. Makan sahur yang jadi sunnah besar Nabi SAW, disunatkan lewat sahur dekat-dekat dengan subuh supaya kita ada tenaga untuk kita meneruskan siang kita tanpa makan. Itu saja. Jadi tolong jangan jadikan Ramadan ni sebagai kita punya objektif untuk makan. Yang kedua tuan-tuan, saya nak minta lah, saya pun sama lah, hak ni adat orang kita Ustaz noh. Boleh tak Ramadan jangan ada langsung persiapan Syawal kita di dalamnya? Nak cat rumah, nak tukar curtain, orang tak sebut curtain kan, mana main langsir-langsir. Nak tukar curtain, nak tekan samprit, nak beli baju raya, apa saja nak buat, boleh tak kita settle sebelum Ramadan? Kira Ramadan ni kita cuci tangan dengan Syawal, siap dah. 2 hari sebelum masuk puasa, baju Melayu dah hayun siap dah. Nanti lagi sebulan kita keluar pakai tu tak mau dah tuan-tuan, tak mau. Kira kita nak fokus ni daripada malam masuk saja 1 Ramadan sampailah Lailatul Jaizah, malam terakhir, malam raya. Kita nak jadi orang yang boleh dapat sijil convocation daripada Allah dengan jaminan dosa kita diampunkan Allah. Tuan, maaf cakap tuan, makin lama makin banyak pula jenis bazar-bazar malam ni lah, yang nak menjual persiapan Syawal. Dan semakin dekat dengan Syawal tuan-tuan, semakin meriah bazar tu dengan pengunjung. Sanggup pergi buka puasa kat luar, maghrib dia semayang tak mana-mana, tarawih wallahu ta'ala alam, kita tak mau tuduh, kita tak nampak. Duk shopping sampai pukul 11, 12 tuan-tuan. Paling sakit jiwa tuan-tuan, 10 malam terakhir, yang mana Nabi SAW 10 malam terakhir Nabi duduk dalam masjid. Start masuk malam 21 tu Nabi masuk dalam masjid, Nabi kena malam raya. Nabi i'tikaf bukan macam kita i'tikaf kan. Kita i'tikaf macam mana? Malam 21 pergi tarawih macam biasa. Habis tu balik tidur kat rumah dulu apa semua. Pukul 5 pagi kita pergi masjid surau, buat dah 2-3 solat apa semua. Kita ni pula jenis geng 4 imam. Kita bukan geng ustaz. Betul jenis nak buat solat tasbih, kami geng 4 imam ustaz. Tak faham tak? Habis-habis makan sorak kat masjid, habis sembilan subuh kita balik rumah. Itu i'tikaf cara kita. Jadilah pada tak pergi tarawih. I'tikaf Nabi SAW 10 hari Nabi tak keluar pada masjid. Geng kita dua i'tikaf tahu mana? Noh, bertam, kepala batai, perda. Cari apa? Kasut tak ada lagi sah. Seluar jin hari tu beli kecil dah, nak kena beli baru. Apa ni? Pasal apa jadi macam ni? Balik pada awal tadi, objektif kita tak faham. Kita tak tahu apa nak cari dalam Ramadan. Ustaz Ridwan sebut, kata kita bila main Ramadan terus dia pergi Syawal. Ramadan dia pergi Syawal. Tuan-tuan pergi supermarket lah, dia pasal lagu raya dah tuan. Geram lah. Ramadan tak masuk lagi, pasal lagu raya dah. Kok dulu orang kata kadang-kadang tengah Ramadan lagu raya, lah Ramadan tak main lagi. Pak Long penyimpan mohon besar tu pun tak tahu tu ni dia pakai baju kalau apa nah. Dia pun tak umum lagi bila nak puasa. Lagu raya orang besar lah. Kita pula duduk dalam persekitaran macam tu. Macam mana kita nak jadi Ramadan tu satu benda yang besar dalam diri kita? Bermakna kita sendiri yang kena besarkan dia.
tahniah kepada yang boleh hadir di sini, kerana ini juga salah satu bukti kita nak besarkan Ramadan. Kita duduk dalam program yang bincang tentang Ramadan. Tolong settlekan, kita ada lebih kurang 10-9 hari lagi bagi settle persiapan Syawal. Hari ni hari Sabtu, esok ada lagi public holiday, minggu depan ada lagi kurang-kurang Jumaat Sabtu. Tolong rancang, tolong pergi pederah apa yang nak pederah. Masuk Ramadan, kita tak mau fikir dah hal tu. Kemudian tuan-tuan, bila puasa, jauhilah benda-benda yang kita ni tak jauh. Ambillah puasa yang Imam Ghazali sebut sekurang-kurangnya al-khawas. Puasa yang bukan sekadar tak makan, tak minum. Dia tunduk panca indera dia. Dia cuba jauhkan mata dia daripada maksiat. Dia cuba jauhkan lidah dia daripada mengumpat. Dia cuba tutup telinga dia daripada mendengar caci cecah. Tangan kaki dia digunakan untuk ibadat. Dengan keadaan janganlah duk kira nak main handphone saja. Dia bila Ramadan, dia masa tu dia dah banyak sikit. Orang kerja pun balik awal, sekolah pun balik awal kan. Jadi dia nak habis masa tu, nak tunggu maghrib. Daripada asap pergi maghrib, dia jadi macam agak-agak lah, lembek. Apa pun tak boleh buat, pegang handphone, duk swipe TikTok, duk tengok IG, duk buka ML. Apa kita dapat? Quran baca setengah, boleh baca semuka pun. Oh, banyak dah ni. Tapi bila tengok handset berjam-jam, handset dah bosan, pergi pula landing kat ruang tamu, tekan remote, Netflix pula, dan 1-2 movie. Ini bukan objektif Ramadan. Kita duk tengok aurat-aurat orang dalam tu, perempuan-perempuan yang tak tutup aurat, laki-laki yang buka apa yang diminta tutup. Dosa dapat kat kita, pahala puasa kita kurang. Kita tak sedap kata benda tu kurang. Kalau boleh Ramadan ni rumah kita TV tutup tu macam mana orang tutup pada hari ada mayat tu. Ambil satu kain, tutup TV tu sebulan. Boleh tak? Yang cakap pun tak boleh sebenarnya. Tapi kita nak cuba. Nak tutup skrin handphone tak boleh kan? Handphone ni nyawa kan. Oi, pi kerja tinggal duit tak ada masalah. Nak makan pinjam dia kawan. Pi kerja tinggal handphone kan. Oi, petah balik tu. Boleh pergi jumpa bos. Bos, saya nak balik saya bawa handphone tinggal. Tak ada apa-apa orang bagi kerja. Saya tak tahu pula. Akal. Dia boh kot tu. Tuan-tuan, ini adalah benda yang boleh mengganggu prospek kita untuk menjadi orang yang mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda macam ni tolong kita bawa jujur. Tapi masyarakat kita kan paling sedih ni persiapan Syawal lah. Tak tahu macam mana kita nak buang Ustaz. Adat Syawal macam mana kita nak buang? Dia lain dengan Arab tu. Arab ni kira Ramadan ni memang happening lah. Allah rezekikan saya berada di Mesir tuan-tuan. Memang Ramadan ni happening. Jalan-jalan orang tak lalu gelap berita, tiba-tiba seluruh keadaan tu jadi cerah. Pi waktu siang Ramadan, tuan-tuan naik bas ke, tuan-tuan pergi jalan ke, tuan-tuan nak beli barang ke, ni pegang Quran ni, sambil berjalan pegang Quran. Agak-agak kita lah duduk berdiri di depan rumah pegang Quran. Orang kata apa? Tu dia ni riak. Kita pegang tasbih pun orang kata macam-macam dah kan. Betul lagi duduk jalan pegang Quran. Ni seorang satu Quran ni duduk pegang. Naik bas yang kata bas ni ramai orang balik kerja, satu tangan duduk pegang atas tu, satu tangan duduk pegang Quran. Bila mai 1 Syawal ni, kami kat Mesir ni, keadaan dia jadi sunyi. Lepas balik sembahyang raya, orang Arab pakat duduk kat rumah. Ada yang berehat, ada yang tidur lah apa. Anak petang baru lepas keluar. Duduk berjalan tu apa? Orang Malaysia kita keluar pergi rumah kawan tu, pergi rumah kawan ni. Sebab adat kita di sini bawa pergi sampai sana. Tambah 10 malam terakhir ni tuan-tuan, subhanallah, bila mana masjid surau, dia jadi seperti mana hari pertama tarawih di Malaysia. Melimpah-limpah orang. Saya berkesempatan sekali, 2 kali solat malam 27 di Masjid Amru Al-As. Masjid pertama yang didirikan di Mesir oleh Sayyidina Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia orang yang membuka Mesir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid dia tuan-tuan boleh muat ramai orang, ratus ribu. Besar masjid dia. Kali pertama tak tahu. Pi lepas siap. Tu tuan-tuan,
semayang hampir 1 kilometer daripada masjid atas jalan tar. Bila dah tahu tahun depan tuan-tuan lohok kat sana, baru dapat duduk dalam. Dan rezeki pada waktu tu dua-dua kali tu diimamkan oleh Syekh Jibril, yang mana kunut dia saja tuan-tuan 45 minit. Kunut dia saja. Yang Arab duk menangis, kita dia ni duk cakap apa lah, bila nak rokok ni, bila nak sujud ni kan. Kita dah tak kerti nak buat apa dah. 45 minit kunut dia. Sehingga dia diharamkan masuk dalam Mesir sebab pemerintah takut dengan doa dia. Syekh Jibril, tuan-tuan boleh search dalam Google apa semua, sedap bacaan dia. Tapi di sini kita terbalik. Saya tak tahu sampai lah duk cari satu formula Ustaz. Macam mana kita nak ubah benda ni? Nak ubah apa? Saya apa semua kan? Duk bersiap Syawal tak habis-habis. Tak apalah kalau benda tu tak menjadi kesalahan kalau kita nak raikan. Tapi kita tak mau Ramadan mengganggu Syawal kita. Kita tak mau hiburan-hiburan, gadget-gadget, TV apa semua mengganggu usaha kita untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Berazamlah untuk jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terindah. Yang mana inilah Ramadan yang menyebabkan kita berubah untuk menjadi hamba yang lebih baik kepada Allah. Dan Ramadan yang terkesan, kita kesan dengan nikmat ibadah, kita kesan dengan melakukan amal kebajikan yang akan kita istiqamah melaksanakannya sampai hari terakhir. Kita akan memijak muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya serahkan penutup kepada Ustaz Dasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya ada apa nak sebut. Ustaz Aslam sebut banyak benda sebagai nasihat yang bermanfaat pada kita. Kalau kita tengok Ustaz Aslam sebut bagaimana Syekh Jibril bila dia jadi imam di Mekah, di Mesir, orang menangis ya, nak masuk untuk ikut tarawih dia tu kena masuk seawal Zuhur. Betul Ustaz ya? Seawal Zuhur baru ada tempat. Kena bawa ada ayam siang-siang, kena bawa makan nak buka puasa siang-siang. Tak boleh keluar. Keluar lepas Zuhur tu hang patah balik, memang makui tak masuk dalam tempat tu. Yang tu nak semayang belakang Syekh Jibril. Tapi bila Syekh Jibril mai ke Shah Alam, dia jadi imam, dia pun pelik. Kita orang Melayu semua tak menangis langsung. Tapi di Mesir semua pakai dua menangis, kita tak menangis. Ya, lepas tu orang kata lah, Syekh, biasalah kita orang Malaysia mana faham Arab. Dia jawab, betul ya memang apa tak faham Arab, tapi Hindustan yang gambar abang menangis. Hindustan abang menangis. Ya, main lagu Hindustan menangis, tapi main bacaan Quran kita tak menangis. Ya, alasan tu kerana kita tak faham. Kerana bukan tak faham, tapi kita tidak menghayati akan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan malam ni, saya tak rasa saya nak sebut banyak benda, cuma saya nak sebut satu benda. Imam Hatim Al-Assam pernah sembang dengan tok guru dia, Imam Syakir Al-Balkhi, dirakam dalam kitab Ayyuhal Walad. Tok guru dia tanya dia, 30 tahun hang mengaji, berapa pelajaran hang dapat? Ya, saya jumpa kan dalam kitab Ayyuhal Walad. 30 tahun kamu mengaji agama, berapa pelajaran kamu dapat? Jawab dengan Imam Hatim, aku dapat hanya 8 pelajaran. Tapi malam ni saya tak mau sebut 8, saya pun tak apa ya 8. Saya nak sebut satu lah. Pelajaran pertama, kata dengan Imam Hatim, aku tengok manusia ni dia suka berkawan dengan ramai orang. Ada orang dia suka berkawan dengan orang kaya, sebab dia rasa orang kaya tu lah boleh backup dia, boleh bagi kesenangan dekat dia. Ada orang dia suka berkawan dengan orang yang berkuasa, sebab dia rasa orang yang berkuasa tu boleh bantu dia. Ada orang dia suka berkawan dengan bini dia. Dia dengan bini dia ni kira rapat, gila-gila main rapat, pergi mana pun duduk orang macam belangkat. Gila-gila main rapat duduk. Kira dengan siapa pun tak mau kawan, dia kira kawan dengan bini dia. Pasal apa? Dia rasa bini dia tu lah sayang dia, bini dia tu lah orang baik, bini dia tu lah bagus, bini dia tu lah dah buat macam-macam kat dia. Dia sayang kat bini dia, pergi mana pun dengan bini dia. Ada orang dia nak berkawan dengan anak-anak, dengan bini dia tak mau. Bini dia pun cemui tau. Bapak hampa ni tak habis-habis dengan hampa. Ya, dia tak, bukan dia tak buat baik, dia buat baik, tapi dia lebih kepada anak-anak.
Ada orang lagi pelik, dia berkawan dengan kereta. Dia dengan kereta ni punya rapat gila. Ada seorang kawan saya tu, dia punya jaga kereta dia seminggu 3 kali basuh. Saya kata, ni orang gila lah basuh kereta seminggu 3 kali. Dia kata, kita pun ustaz, satu hari berapa kali mandi? Kita pun mandi 2-3 kali. Apa salah kereta tu basuh 2-3 kali? Dia siap baca hadis ni, at-tuhur minal iman. Kan? Kereta dia tu, siapa pun tak boleh pakai, pergi market pun tak boleh. Dia tak bagi bonet kereta dia. Kereta saya apa tak usung, main musim korban, kambing pun saya usung kereta. Kan saya? Dia kereta dia pergi market tak boleh. Tak boleh bawa ikan, tak boleh bawa ayam. Mak dia kata, hantar saya mak pergi market. Dia takut dia jadi anak yang derhaka. Dia buat apa? Dia order Grab, dia kata mak main tapi doang. Dia usung mak dia pergi dengan Grab. Dia angkat semua apa yang mak dia beli, semua dia angkat. Tapi syarat tak boleh naik kereta dia, naik Grab. Kan dia bawa mak dia pergi tapi naik Grab, tak pakai kereta lah. Tuan-tuan tahu dia pakai kereta apa? Proton Saga BLM lah. Bukan Merc ke Alphard kata. Kan? Proton Saga. Tapi kereta tu kawal rapat dia. Pagi-pagi dia bangun nanti pilak, cermin kereta nanti satu calak, satu bulu kucing pun tak boleh ada atas kereta dia. Pasal apa dia rapat dengan kereta dia. Ada orang dia sayang motor dia. Motor dia di bawah selimut, main hujan dia tolak motor masuk rumah, bini tidak lah, tak apa. Motor tu kena tidak dalam. Dan motor tu park dalam, tutup, jaga gila-gila ni. Kata dengan Imam Hatim Al-Asram, semua kawan-kawan yang kita sebut tadi tu satu hari akan tinggal kita. Suka tak suka, orang kaya pun ditinggal kita, kita dimati, orang berkuasa pun tak mampu tolong kita, anak bini kita tak boleh tolong kita, siapa pun tak boleh tolong. Maka kata Imam Hatim, pelajaran pertama yang aku dapat adalah amal soleh itulah patut dijadikan sebagai kawan rapat kita. Sebab amal soleh itulah yang akan teman kita dalam kubur. Amal soleh itulah yang akan teman kita bangkit di yaumul mahsyar. Amal soleh itulah yang akan teman kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh itulah yang akan hantar kita masuk dalam syurga Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni kalau kita tak dapat banyak pun, sekurang-kurangnya kita baliklah rumah malam ni tuan-tuan dengan satu keazaman, ya Allah, aku nak buat amal soleh sebanyak mungkin. Bila bertemu dengan Ramadan nanti, pasanglah niat tuan-tuan berapa banyak sembahyang sunat boleh kita buat. Saya doa abad ni pun bukan masa saya buat sembahyang tasbih tak tinggal macam Ustaz Aslam kata tadi. Saya bukanlah macam tu megeng kan. Tapi sekurang-kurangnya bila saya abad kalau ni saat ni saya balik, kalau saya terjaga tengah malam, kurang-kurang saya malu lah. Tak ada yang sembang kemai kat wakaf Siti Aisyah duduk sembang tasbih lah apalah. Hang terjaga pukul 5 pagi sambung lena balik. Kurang-kurang malu dengan saya tu, bangunlah buat 2 rakaat apalah. Baru ni saya duk malu, saya duk sebut benar. Lepas maghrib baru ni tak ada kuliah, saya buat sembahyang tasbih. Saja cerita kat tuan-tuan. Tak apa cerita tak riak pun kan. Dengar bagi habis tu, saya buat sembahyang tasbih. Saya buat 2 rakaat. Habis 2 rakaat, betul-betul bagi salam, call masuk. Member ajak, Ustaz, Johor, mana? Kampung Melayu. Saya dengar Kampung Melayu, saya tak sambung lagi 2, terus lompat pergi Kampung Melayu. Tengok dia terus orang Ustaz. Itu kita. Ha? Kan? Dia terus orang Kampung Melayu tu menang. Yang kalau aku sembahyang tasbih tu, betapa lemahnya iman kita. Ya? Sebab tu tuan-tuan, ulunlah takat mana yang boleh. Ya? Nabi kata apa? Wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu pandang remeh dengan apa saja amalan sekecil mana pun. Kita tak mampu buat 500 rakaat, kita tak mampu nak buat 7 juzuk, 30 juzuk, tak mampu. Tapi sekurang-kurangnya ada upgrade sikit. Sembahyang tu bagi panjang sikit, bagi banyak sikit, baca Quran bagi lebih. Ada orang yang kata, Ustaz, bukan saya tak mau baca, tapi saya mengangkat-angkat baca Ustaz. Tak apa, mengangkat pun baca kau. Sebab Nabi kata siapa yang baca dalam keadaan mengangkat dapat 2 pahala. Satu pahala dia baca Quran, satu pasal dia mengangkat tu dapat pahala. Ya, baca hadis sahih Nabi sebut dalam hadis. Ya, jadi kita dekatlah dengan Al-Quran, banyak solat sunat, kita banyak sedekah bulan Ramadan, kurang makan kita ganti dengan sedekah tuan-tuan. Setakat mana yang kita mampu untuk bagi orang makan bulan Ramadan, usahalah apa saja amal soleh yang boleh kita buat. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan dunia dan akhirat kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diberi kesihatan, diberi panjang umur, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat amal kebaikan dalam Ramadan. Dan semua yang ada di sini pada malam ini insya-Allah satu hari nanti Allah himpunkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Saya dipahamkan ada soalan. Saya dipahamkan ada soalan.
Soalan, ada soalan? Soalan bertulis. Ada soalan? Soalan ditutup. Soalan ditutup. Terang? Terang. Ha? Okey. Soalan tak ada. Jadi saya serahkan mikrofon pada Ustaz Aslam untuk tutup dengan bacaan doa insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم panjangkanlah usia kami sehingga kami dapat bertemu dan selesai dalam Ramadan kali ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan kami ini Ramadan yang sangat bermakna untuk kami berada di bawah naungan dan juga lindungan-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang diistiqamahkan hati dan tubuh badan kami untuk terus tunduk melakukan kebaikan dan kebajikan kepadamu ya Allah. Jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang penutup untuk kami tinggalkan segala maksiat, kejahatan dan perkara yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang kami diterima kejayaan untuk diampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dan jadikanlah Ramadan ini sebagai titik tolak untuk kami melakukan, untuk kami melangkah, untuk kami meneruskan kehidupan yang akan dijaminkan kami dengan firdaus-Mu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami lemah, ya Allah kami teruk, ya Allah, ya Allah macam-macam benda kami buat ya Allah. Tapi kami mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Maafkanlah kami, ampunkan kami, bantulah kami, redailah kami, berkati kami, tunjukkan kami di atas jalan yang lurus, kekalkan hidayah-Mu kepada kami, sedia memberikan taufik-Mu kepada kami untuk kami melakukan amal kebajikan serta amal soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankanlah segala hajat dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.